Okey, apa khabar semua anak-anak murid Mukadimah? Mukadimah doakan kamu semua dalam keadaan sihat walafiat dan bersemangat untuk meneruskan pembelajaran subjek akidah pada hari ini. Okey, sebelum kita memulakan pembelajaran kita pada hari ini, mari kita sama-sama membaca doa menuntut ilmu terlebih dahulu. Okey, kita baca sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa ansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Okey, semoga ilmu ini memberi manfaat kepada kamu dan mukadimah juga. Jadi, sekarang ni jom kita tengok apakah video seterusnya. Okey, hari ini kamu akan masuk topik perbandingan di antara undang-undang Islam dengan undang-undang manusia. Okey, topik ini berada di dalam pelajaran yang keempat, iaitu keyakinan seorang Muslim terhadap Islam. Minggu lepas kamu dah belajar mengenai meyakini masa depan Islam yang gemilang. Jadi ini adalah topik yang terakhir di dalam pelajaran yang keempat. Okey, kalau kamu nak rujuk buku teks, kamu boleh tengok buku teks muka surat 58 dan 59. Okey, sedikitlah penerangan, pengenalan mengenai topik pada hari ini. Kamu boleh rujuk buku teks, Mukadimah simpulkan sedikit sebanyaklah daripada buku teks ini. Okey, manusia memerlukan satu sistem atau peraturan yang sesuai dengan fitrahnya. Kita ni manusia, kita memerlukan sistem dan peraturan yang sesuai dengan kehidupan kita. Oleh itu Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan manusia dengan berbekalkan peraturan dan sistem sebagaimana yang termaktub di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Peraturan dan sistem inilah yang disebut sebagai undang-undang Islam. Terdapat perbezaan di antara undang-undang Islam dan undang-undang ciptaan manusia. Kita undang-undang Islam kita mengikut fitrah kita dah termaktub di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Jadinya ada perbezaan di antara undang-undang Islam dengan undang-undang ciptaan manusia itu sendiri. Jadi jom kita tengok perincian seterusnya, apakah perbezaan di antara undang-undang Islam dengan undang-undang manusia. Kita pergi dulu kepada undang-undang Islam. Okey, undang-undang Islam yang pertama, undang-undang Islam ni sesuai dengan masa, peringkat, zaman, di mana undang-undang Islam ni dia akan kekal sehingga hari kiamat. Okey, yang kedua, sistem Allah untuk alam sejagat sesuai dilaksanakan pada mana-mana negara. Jadinya tak kira tak semesti di Malaysia sahaja, di negara lain pun boleh melaksanakan undang-undang Islam. Terutamanya negara yang majoriti di kalangan rakyatnya adalah beragama Islam. Okey, yang ketiga, undang-undang terpelihara daripada sebarang bentuk kelemahan dan kecacatan, di mana undang-undang Islam ni tak ada kelemahan lah, sebab dia datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Memang tak ada kelemahan dan tak ada kecacatan. Okey, dia sesuai, tak kira di mana, tak kira waktu bila. Contoh tahun 2000 dah ada agama Islam, 2021 pun agama Islam pun masih berleluasa, maksudnya masih meluas, dan kita masih belajar mengenai agama Islam ni sehingga sekarang dan akan kekal sehingga hari kiamat. Jadi undang-undang ini sangat penting kerana dapat memenuhi fitrah manusia. Undang-undang Islam ni yang termaktub di dalam Al-Quran dan As-Sunnah lah. Okey, seterusnya kita pergi kepada undang-undang manusia. Kita tengok pula apa perbezaan di antara undang-undang Islam dengan undang-undang manusia. Undang-undang manusia ni adalah undang-undang yang dicipta daripada manusia itu sendiri. Okey, kita tengok. Yang pertama, undang-undang manusia ni sesuai untuk beberapa ketika berubah mengikut kehendak manusia.
Undang-undang ni dia sentiasa berubah-ubah. Contoh undang-undang contoh Mukadimah bagi contoh yang semasa lah, isu semasa kan. Contoh berkenaan dengan COVID. Okey, undang-undang yang dicipta oleh manusia ini, bila waktu PKP undang-undangnya lain, waktu PKPB undang-undangnya lain, PKPP pun lain. Ada yang boleh rentas negeri, ada yang tak boleh rentas, yang boleh rentas daerah, tiba-tiba tak boleh rentas. Jadi undang-undang itu dia sentiasa berubah-ubah mengikut kehendak manusia. Jadinya bila kes COVID tu meningkat, jadi kita terpaksa buat lockdown. Okey. Yang kedua, sistem manusia sesuai untuk negara dan kaum setempat sahaja. Maksudnya kalau contoh undang-undang sekolah, peraturan sekolah. Jadi hanya sesuai di sekolah sahaja, tak sesuai pula dekat kedai makan. Peraturan ataupun sistem di kedai makan pun lain pula. Berbeza kalau kita sekolah. Peraturan sekolah tak sama dengan peraturan di kedai makan ke, kedai kek ke, tak sama. Itu, dan dia hanya sesuai dengan kaum setempat sahaja. Maksudnya tak semestinya undang-undang kita sama dengan kaum lain. Okey, seterusnya semestilah undang-undang manusia ni dia ada kelemahan dan kecacatan. Sebab kita manusia ni, kita tak sempurna, tapi kita kena belajar untuk menyempurnakan sesuatu perkara. Kita sendirilah ada kelemahan, ada kekurangan, tapi kita kena berusaha sehingga sesuatu itu menjadi sempurna. Tapi kita ni memang ada kelemahan masing-masing. Adalah kadang-kadang bila kita buat peraturan itu, dia akan berubah-ubah. Macam Mak Limah cakap lah, kes COVID. Bila kes COVID meningkat, jadi perubahan itu akan menjadi dari semasa ke semasa. Okey, itu sahaja topik pada hari ini. Sedikit sebanyaklah. Moga ilmu ini bermanfaat untuk kamu dan Mak Limah juga. Kita sama-sama belajar. Adalah perbezaan, banyak jugalah perbezaan. Memang kalau nak kata sikit, tak adalah sikit. Maksudnya memang banyaklah, ketaralah undang-undang Islam dengan undang-undang manusia. Sebab apa? Undang-undang Islam itu datangnya daripada siapa? Daripada Allah. Okey, Mak Limah buat rumusan sikit lah. Okay, melalui beberapa perbezaan tersebut dapat dirumuskan bahawa Islam adalah satu-satunya manhaj yang dapat menunaikan segala tuntutan dan keperluan hidup manusia secara individu, masyarakat majmuk tempatan dan luar negara. Okey, dapat dirumuskan kat sini, Islam ni adalah salah satu-satunya manhaj, iaitu cara yang dapat memenuhi tuntutan manusia. Okey, sekian saja untuk hari ini. Jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.